Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Rizal Ismail Official. Terima kasih kepada anda yang dah like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail. Yang mungkin baru je singgah-singgah di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel ini. Dan terima kasih juga kepada anda yang setia menantikan perkongsian cerita yang seterusnya daripada saya, Rizal Ismail. Baik, untuk kali ini ada 5 kisah yang akan saya ceritakan kepada anda. Apa ceritanya? Jom kita tukar mood dulu. Baik. Kisah yang pertama yang saya nak kongsikan dengan anda berlaku pada sekitar tahun 90-an. Pada masa itu, saya masih sekolah rendah, masih kecil lagi. Peristiwa ini berlaku pada suatu malam. Masa itu saya bersama dengan keluarga, dengan adik-beradik dan juga ibu di rumah tanpa ayah. Kerana pada ketika itu ayah saya bekerja di luar. Jadi kami tinggal bersama ibu dan beberapa orang adik-beradik. Selepas maghrib, ada orang ketuk pintu di rumah kami. Ketukan tu berulang 2-3 kali. Dan ibu saya cuba memberanikan diri dan tanya, siapa di luar? Tapi tidak ada sebarang jawapan. Kemudian ketukan tu masih berulang lagi. Jadi saya sangat tak puas hati. Saya kata, kalau manusia, kenapa dia tak menyaut? Dan kenapa dia tak beri salam? Kemudian saya cuba mengintai di satu lubang, ada papan tu dia berjarak. Jadi ada ruang untuk saya mengintai. Dan ketika saya mengintai, masa tu ketukan tu dah tak ada. Jadi saya nak tengok, mungkin orang tu ada di luar kan. Kemudian saya tengok melalui lubang tersebut. Apa yang saya nampak adalah sebiji mata berwarna merah yang agak besar. Dan saya sangat terkejut dan terus berundur dari tempat yang saya mengintai tu. Kemudian saya terus senyap, tidak berkata apa-apa. Baik, itu kelibat yang pertama yang pernah saya lihat. Kalau nak kata mata manusia, takkanlah terlalu besar dan berwarna merah. Apa yang saya nampak adalah sebiji mata. Dan semua tu menjadi tanda tanya dan misteri sehingga sekarang. Dan kisah yang kedua berlaku pada sekitar tahun 1999. Seingat saya, pada ketika itu, saya dan adik-beradik seperti biasa kami akan berkumpul, makan-makan, borak-borak pada waktu malam. Selepas kami habis berborak, jadi masing-masing akan pergi buat kerja masing-masing lah. Ada yang siapkan kerja sekolah, ada yang pergi iron baju, dan sebagainya. Saya sendiri pada ketika itu ingin menuju ke bilik. Mungkin masa tu saya nak ambil barang ataupun nak mengemas sesuatu. Sebelum saya masuk ke bilik, saya ternampak ada lembaga yang berbentuk seperti beruang merayap di atas dinding, berwarna hitam yang sangat besar daripada saya pada ketika itulah. Sebab masa tu saya sekolah rendah. Itu adalah lembaga kedua yang pernah saya lihat. Berwarna hitam, seperti beruang dan memanjat di dinding. Kelibat tersebut seperti bayang-bayang, tapi nampak jelas berbulu. Kisah yang ketiga saya nak kongsikan dengan anda berlaku ketika saya belajar di sekolah menengah di Chenor, Pahang. Menjadi kebiasaan kepada pelajar pada waktu maghrib dan isyak, pelajar-pelajar akan solat di masjid. Dan masjid tersebut berdekatan dengan asrama kami. Hanya di hadapan asrama sahaja. Saya bersama rakan-rakan kebiasaannya selepas maghrib, selepas baca Al-Quran dan sebagainya, sementara nak menunggu waktu isyak masuk, ada antara kami yang menghafal Al-Quran, study, baca buku yang berkaitan dengan pelajaran dan sebagainya. Tapi pada malam tu saya rasa sangat letih dan saya cuba untuk tidur.
dan saya pergi ke satu sudut di mana sudut tersebut berdekatan dengan tempat solat wanita. Biasanya solat wanita kan dia ada tirai kan. Okay, jadi saya tidur berdekatan dengan tirai tu di belakang sekali. Di belakang sekali. Saya pun tidurlah seperti biasa. Sementara menunggu waktu isyak. Dan pada ketika itu saya tidur berlunjur, kepala tegak, memandang ke atas. Selepas sahaja waktu isyak masuk, saya terjaga tanpa kawan-kawan saya gerak. Dan saya buka mata. Apa yang saya dapat lihat pada ketika itu, di sebelah tirai, di hujung kaki saya, ada seorang lelaki berjubah putih, berserban dan tersenyum pada saya. Tubuhnya lampai, mukanya sangat berseri dan tersenyum. Saya buka mata dan terkejut. Kemudian saya pejam mata. Saya buka sekali lagi. Pemuda itu tidak ada di situ. Saya cuba selak langsir tempat solat wanita untuk memastikan pemuda itu ada di situ. Tetapi tidak ada. Bila saya tanya pada kawan-kawan saya, mereka pun kata tak ada siapa-siapa yang lalu di hujung kaki saya. Baik, dan itu adalah kelibat yang ketiga yang pernah saya saksikan. Bila saya bercerita dengan kawan-kawan, ada yang mengatakan itu jin Islam. Ada juga kata mungkin saya mengigau, tapi tak tahulah. Dan yang pastinya, saya memang nampak kelibat pemuda itu berjubah, berserban, muka berseri dan tersenyum. Seterusnya, peristiwa yang saya nak ceritakan ni adalah peristiwa yang pernah saya ceritakan kepada anda sebelum ni, iaitu kelibat, saya tak nak sebut, yang berlaku di asrama ataupun di kolej kediaman semasa saya belajar di zaman universiti, di mana pada ketika itu saya diganggu. Ada sesuatu yang berlaku sebelum tu. Kepada anda yang nak tahu apa kisahnya dan macam mana saya boleh nampak lembaga tersebut, boleh tengok video yang sebelum ni. Dan kisah yang terakhir, yang kelima, saya nak kongsikan dengan anda. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2012. Pada ketika itu saya dah pun memulakan kerjaya saya, dan pada ketika itu juga saya sangat aktif dengan persembahan-persembahan. Untuk makluman ya, saya ada sebuah kumpulan nasyid di mana pada 2012 tu kami ada satu jelajah Destiny 2012 seluruh Malaysia pada ketika itu, dan kami hampir pergi ke 11 buah universiti seluruh Malaysia untuk sesi jelajah tersebut. Dan ada satu peristiwa berlaku di mana ketika kami dalam perjalanan pulang dari persembahan tersebut, dari Kelantan ke Selangor, pada ketika itu saya yang memandu dan kawan-kawan saya semua tidurlah ya, sebab pada masa tu jam dah pun menunjukkan sekitar 12 ke pukul 1 macam tu. Jadi saya drive seperti biasalah. Kami melalui jalan tersebut yang berbukit. Saya pun dah lupa nama tempat tu, tapi jalan tu berbukit dan bila kita drive, kita bawa kereta, kita akan mendongak macam ni. Sedang saya asyik memandu, tiba-tiba di hujung bukit, lereng bukit, jalan ke bawah, saya terlihat ada seorang lelaki tua berbaju putih dan memegang tongkat. Baju dia sangat kotor, saya pun tak tahu tu dengan makanan ke, dengan lumpur ke, dengan darah ke, tapi sangat kotor. Dan apa yang saya dapat lihat pada ketika itu, saya drive dan orang tua itu melihat kepada saya, memandang sehingga hilang dari penglihatan. Tapi pada ketika itu saya buat macam biasa je lah. Saya anggap mungkin ada orang balik dari surau, dari masjid dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba kawan-kawan saya terjaga. Kemudian saya ceritalah pada kawan-kawan saya. Mereka sangat terkejut dan suruh saya tengok jam pada ketika itu sekitar 12 hingga pukul 1. Dan ditanya pada saya,
kawasan itu tidak ada penghuni, yang hanya ada bukit bukau dan hutan. Jadi masa tu baru saya rasa macam terkejut. Masa saya tengok tu, saya rasa macam, oh ini mungkin orang lalu kot. Tak terfikir. Jadi selepas dia kawan saya kata itu adalah bukit dan hutan, baru saya tersedar. Saya terlihat sesuatu yang saya pun tak tahu apa. Baik, jadi itu adalah antara kisah dan peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami, penampakan yang pernah saya lihat dengan mata saya sendiri. Mungkin ia makhluk halus, mungkin jin, atau khayalan saya sahaja. Apapun, terima kasih kerana sudi menyaksikan video ni sehingga akhir. Baik, terima kasih kepada semua yang menyaksikan video saya Rizal Ismail untuk perkongsian cerita pada hari ini. Sekiranya anda berminat dengan cerita yang saya kongsikan dengan anda, boleh komen di bawah yang baru sahaja tinjau channel YouTube Rizal Ismail ni. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail untuk saya kongsikan lagi pelbagai video-video yang menarik selepas ni. Okay, jumpa lagi untuk pertemuan yang lain bersama saya Rizal Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.